Kita dengarkan perkongsian ini, kita nak bawa mood Ramadan. Ramadan. Alhamdulillah, asyik sungguh suaramu. Okey, kita dah cerita Ramadan. Segmen Ramadan kali ini kebiasaan yang baru. Jadi kita nak berkongsi lebih lanjut bersama-sama dengan Kapten Bersara Syamsuddin Monir, Pengarah Kanan Sektor Latihan dan Pengkaderan Yayasan Dakwah Islam Indonesia, YADIM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, Kapten, sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Ramadan, subhanallah, diam tak diam minggu depan ya. 23 ni tengok anak bulan Ramadan. 5 hari lagi je. 5 hari lagi, tak sampai seminggu lagi. Aduh, persiapan tu ya, nak tak nak kita nak kena minta cadangan dan juga banyak nasihatlah daripada kapten sendiri, terutamanya ketua-ketua keluarga ni. Ya. Ada tanggungjawab besar kepada mereka pada bulan Ramadan nanti. Mungkin di pihak kapten, apa persiapan yang perlu kita lakukan? Ya, alhamdulillah tahun ni kita insya-Allah walaupun 4-5 hari lagi kita berharap kita semua sempatlah untuk bertemu Ramadan. Amin, amin. InsyaAllah, amin. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali Ramadan, di hujung Ramadan baginda bersedih. Bersedih, sahabat tanya kenapa? Sedih. Bersedih ya. Kita biasa setiap tahun Ramadan akhir tu kita seronok kan. Nak raya. Wah, kata kita dah boleh makan, dah boleh ni semua, kita rasa macam bebas lah kan. Budak-budak pun seronok dengan baju rayanya, kita dengan persiapan kuih rayanya. Itu yang kita tunggu-tunggu. Betul. Tapi Nabi SAW di hujung Ramadan bersedih. Sebab apa? Sebab Nabi kata, aku takut adakah aku akan bertemu lagi Ramadan akan datang atau tidak. Atau Nabi berharap supaya dapat bertemu lagi yang akan datang. Sebab Nabi sendiri takut tak sempat. Jadi untuk itu kita tahun ini alhamdulillah rasa-rasanya saya pun kita sekalian sempat. Amin, insya-Allah. Bersyukur ya. Tapi tak tentu tahun depan ya. Untuk itu, untuk menghadapi Ramadan ni bukan satu benda yang kecil. Kita berhadapan dengan COVID-19, kita rasa besar dah. Sehingga sampai gelombang yang tu, pandemik ini menggegarkan dunia. Satu perkara besar bagi kita. Sebenarnya, Ramadan ni sebenarnya lebih besar lagi daripada COVID. Bukan besar dari segi ancaman. Besar dari segi manfaat kepada kita, menentukan hidup kita ni nanti, syurga atau neraka Ramadan ini. Sebab Ramadan adalah bulan untuk kita menebus dosa. Sabda Nabi SAW, man sama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, ketakwaan dan keikhlasan mengharapkan balasan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Bermaknanya inilah bulan untuk kita menebus dosa-dosa kita. Kita terkejut dengan COVID-19 kan. Apalah masalah kita ni? Apa dosa masyarakat dunia hari ni? Apakah musibah yang kita terima pada hari ni? Ramai yang berkata-kata demikian. Walaupun kita anggap itu sebagai suatu perkara fenomena alam, tetapi kebanyakannya merasai bahawa ini semua adalah akibat tangan-tangan manusia. Apakah musibah ini satu perkara yang boleh kita ambil iktibar ataupun kita leka? Maka Ramadan ialah kesempatan kita untuk menebus apa yang kita rasa sebelum ni yang tak baik, yang buruk. Kita harap bahawa dengan Ramadan ini ia boleh memberikan suatu keinsafan kepada kita untuk muhasabah. Dan bila kita masuk Ramadan, benarlah Nabi SAW bersabda tadi yang saya sebut tadi, siapa yang masuk berpuasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keinsafan, Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Untuk itu 4-5 hari lagi ni kita mesti buat persiapan. Walaupun benda tu biasa setiap tahun, kali ini kena buat yang biasa, yang orang kata ni yang ekstra sikit. Biasa yang luar biasa. Kita bersiap sedia bahawa kita kali ini nak Ramadan ni, ini Ramadan yang terakhir, peluang kita untuk bertemu Ramadan, bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh tahun ini kita mohon kepada Allah supaya dengan kita berpuasa Ramadan ini, Allah ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Ini yang kita kena bersiap sedia hari ini, prepare. Walaupun PKP di luar sana, kita lepas ni kena PKP kita dalam Ramadan lagi dahsyat. PKP dia apa? Makan tak boleh, minum tak boleh, ngumpat orang tak boleh, buat benda-benda yang lara pun tak boleh.
PKP yang kita hadapi hari ini ialah tak boleh keluar lebih 10 kilometer, boleh beli makan minum, boleh beli lagi order online makan minum lagi siang hari. Tapi PKP Allah Subhanahu Wa Taala bulan Ramadan ini makan minum tak boleh di siang hari bulan Ramadan. Lagi dahsyat. Kalau kita boleh bertahan bulan Ramadan dengan PKP Allah Subhanahu Wa Taala, PKP yang ada ni sepatutnya kita boleh taat dan patuh berbentah pihak pemerintah kita. Ya. Tapi kita bimbang bila saat-saat seperti ni kita lara maya. Alam maya. Kita duduk berehat kat rumah, kita asyik dengan melayan internet dan sebagainya dan tanpa membuat apa-apa ibadah sekalipun. Maknanya muhasabah diri pun tidak, nak menginsafi pun tidak. Ni macam mana pula ni Captain? Lara maya. Ni lara maya. Lara maya. Sebenarnya ada juga kebaikan juga yang maya ni bila kita orang-orang yang tak boleh pergi masjid, tak boleh pergi surau, Jumaat pun dah 5 minggu tak boleh pergi Jumaat kita Tapi dengan ada yang maya sebenarnya, kita boleh manfaatkan sebenarnya. Contohnya macam di kami di Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Kita ada satu kelompok yang kita latih, pelatih Da'i Muda Yatim. Pelajar lepasan universiti yang kita latih mereka ini, lebih kurang 20 orang. Mereka dalam latihan sekarang ni. Bila PKP baru 2 minggu dapur diri, terus tak boleh teruskan latihan. Kita suruh dia balik. Tetapi kita teruskan juga latihan secara maya ni, secara online. Secara online. Dan kita latih mereka ni menjadi panel untuk menjadi motivator, menjadi penasihat. Kita buat satu program bual bicara geng muda. Mereka yang kenali dengan program ni setiap hari pukul 10 malam. Setiap hari Isnin hingga Jumaat, mereka akan berbicara soal-soal yang berkaitan dengan muhasabah diri, tentang agama, dari segi kaunseling, apa yang patut kita buat. Mereka manfaatkan maya tadi daripada lara kepada perkara yang bermanfaat. Dan kita di rumah pun sekarang ni, saya rasa ibu bapa pun sebenarnya boleh juga manfaatkan. Betul. Contohnya kan, kita tak boleh bertemu keluarga, kan? Ada yang duduk di Kelantan, duduk di Pahang, duduk di Johor, ada yang bekerja dan sebagainya. Boleh guna sekarang ni, kita pakai Zoom ke, Skype ke. Kita mungkin boleh buat usrah keluarga melalui online kan. Kita boleh bertemu dengan keluarga kita yang di Pahang, yang di Kelantan, yang di Sabah. Mungkin ambil masa 1 jam satu hari. Kita bersembang. Apa mereka buat hari ni? Mereka ni masak apa? Mungkin boleh ajar juga. Ini resepi arwah mak. Kan, masak rendang apa sebagainya. Kita kongsi dalam Skype, dengan Zoom, dengan saudara kita, seorang tunjukkan cara masak. Jadi boleh jadi chef juga. Jadi dapat manfaatkan sejam tadi. Sementara nak menunggu bulan Ramadan ni, kita buat persiapan untuk nak mengajar, nak belajar memasak, nak belajar menu sesekiannya. Maka masuk Ramadan nanti kita dah rasa macam seronok, happy kan. Ada petua-petua resepi yang kita belajar daripada abang-abang mak saudara kita melalui maya tadi lah. Yang terlara tu boleh kita jadikan sebagai maya yang bermanfaat. Pilihan tu tertakluk pada kita sebenarnya. Cuma nak mengimarahkan tarawih. Ramadan tanpa tarawih janggal untuk kita. Biasa kita ingat Ramadan masuk je, malam-malam tu solat tarawih di rumah ataupun di masjid. Tapi tahun ni berbeza sikit. Ya, dah memang tentulah, dah diarahkan. Pihak negeri pun, raja-raja pun dah bertitah dengan semua masjid tidak diadakan tarawih. Sebelum ni kita bertarawih di masjid dan juga surau. Kalau surau selama ni 2 sah, bila masuk Ramadan 20 sah, tak cukup. Ada surau tak pasal didirikan kemah sebagainya. Kita ada majlis berbuka puasa di surau. Kita ada more. Dan juga ada tazkirah lepas tarawih, selang-selang sebagainya. Semua tu tak dapat buat lah tahun ni. Maka pada tahun ini kita masih lagi kebiasaan kita bertarawih, tapi secara baru, kebiasaan yang baru tadi. Tarawihnya mungkin di rumah. Mungkin kekangannya ialah dari segi ketua keluarga kan, imam tarawih macam mana kan. Jadi kita jangan terlampau memikirkan yang kebiasaan yang sebelum ini. Tarawih tu kena baca surah sekian. Kena selawat, kena sebagai tahmid sekian. Kita ingat kan? Betul. Tak perlu. Yang tu cuma amalan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin malu dengan anak nak sebut, tak kerti siapa nak buat ni. Nak panggil untuk bangun sembahyang tarawih, apa benda nak dipanggilkan? Tak kerti. Tak perlu.
kita ambil ringkas kan, simple ya. Kita sembahyang tarawih lepas sembahyang isyak. Terus marilah kita sembahyang tarawih. Cakap bahasa Melayu lah kan. Bahasa kita faham je lah. Kita buat sembahyang tarawih, kita buat sembahyang tarawih 8 rakaat. Lepas tu kita buat witir 3. Tu Allahu Akbar. Baca Fatihah. Apa surah yang Surah kita hafal? lazim. Ya. Inna ataina. Qul Allahu ahad. Sampai habis. Baca je lah. Tak apa. Jangan malu. Ulang-ulang pun tak apa. Ulang-ulang pun tak apa. 8 perlu rakaat malu. tu, rakaat pertama pun itu, kedua sampai yang bangun sampai ke witir baca itu pun tak apa. Okey. Tapi tak ingatlah doa dia kita katakan. Apa doa tu? Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Tak ingat. Tak apa. Macam doa Angkat kita tangan, ingat ya Allah, Tuhan ku ampunkanlah dosa kami. Kan? Ampunkanlah dosa keluarga kami. Selamat kami daripada gejala penyakit COVID-19. Doa Melayunya. Kalau kita fikir yang biasa dulu tu, memanglah penat lah kan. Kita keluarga tak biasa ni, apa abang tak gerti ni, nak puja mentelaah kitab. Tapi siapa yang bersungguh-sungguh tak apa. Bersungguh nak pergi buka belajar balik semula. Itu digalakkan. Apa surah? Alhamdulillah ni masa sebulan ni dah buat apa kan? Ya. Apalah wallahu wa duha, surah At-Tin dan sebagainya. Tapi mereka yang tak sempat sebagainya, tak perlu kita nak mengikut kebiasaan sebelum ini. Ya. Perlu surah itu, perlu sebagai perlu salawat, saya sekian salawat itu. Salawat biasa saja. Habis Allahumma salli ala Muhammad. Okey, alhamdulillah. Anak pun ikut. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lepas tu pula kita nak buat tarawih ni, orang dulu kita biasanya kalau di surau masjid, perlulah kita lepas tarawih kena ada more. Ya. Tu macam soalan macam wajib lah. Tapi di rumah tak ada more pun tak apalah. Kita dah makanan kita nak beli pun dah habis bekalan nak guna sahur Terhad, sebagainya. ya. Ataupun more tu jadikan sahur terus. Jadi tak perlu kita fikir more ni berat nak lagi kos kita bertambah sebagainya. Tidak mestinya more. Kan? Jadi jangan kita terikat dengan kebiasaan dulu. Sekarang kebiasaan yang baru, kita boleh berterawih. Dan bagi yang hidup seorang, dia contohnya rumah duduk seorang-seorang. Ya. Okey, Kita ingat tarawih ni berjemaah. Oh tidak Tak ada Dia kawan sendiri. nak berjemaah. Boleh sendiri. Tarawih tidak mesti-mestinya buat secara jemaah. Seorang-seorang boleh buat. Betul. Ibu tunggal duduk rumah seorang-seorang, bapa tunggal duduk rumah seorang-seorang, orang bujang yang tak balik sebagai duduk rumah seorang-seorang. Mereka boleh sembahyang Betul. secara seorang-seorang. Saja aku sembahyang solat tarawih 2 rakaat kerana Allah Taala. Allahu Akbar. Tak perlu berjemaah. Ya. Sebab orang faham bila tarawih ni mesti berjemaah di surau masjid. Tak semestinya. Rasulullah pun dalam kehidupannya ada ketikanya Nabi tidak solat tarawih di masjid. Ada ketika dibuat di rumah. Ya. Dan boleh buat seorang-seorang diri. Tuan kata Islam itu mudah sebenarnya. Mudah. Jadi kita gunakan maya tu mendapatkan informasi sekarang ni, belajar dulu betul-betul. Lepas tu kalau buat secara individu pun boleh. Yeah. Maknanya sambil-sambil lah kalau ada nak guna papan putih contohnya kan. Guna tulis siap-siap. Nanti bila jemaah tu bolehlah jeling-jeling lah. Kalau nak jadi imam. Ni berarti bila lama selalu bila dah buat rutin. Betul. Dia jadi biasa sebenarnya. Dan kita buat tarawih challenge pula. Kan. Tahu nak galakkan lagi. Jangan pula ada ikut online tarawih kawan dia pula. Allah. Pakai Zoom pula ikut. Zoom imam dekat tempat lain, itu tak boleh. Tak boleh lah kan Terputus begitu kan. Tapi terfikir juga kalau contohnya kita memanfaatkan alam maya ni kan, macam contoh di masjid-masjid berdekatan, taman dan sebagainya, dia buat ni, kat kampung dia buat grup tu kan, dia kata, malam ni tonton saya live FB. Contoh, imam bagi tazkirah katanya. Boleh kita memanfaatkan segala apa yang ada sekarang ini. Dan bagaimana untuk kita mulakan sekarang ialah untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya. Sebab kalau dulu kebiasaan kita ialah lagi seminggu nak Ramadan, masa ni lah dia pulun semua makanan yang dia nak. Tapi kali ini berbeza. Kenduri pun banyak juga. Sambut Ramadan. Kali ini dah tak ada dah. Jadi apa yang perlu kita lakukan untuk sepanjang tempoh sebelum kita nak menjengah bulan Ramadan ini? Sebab tu kita kena faham konsep Ramadan ini. Ramadan ni bukannya bulan untuk kita berpesta makanan. Ya. Itu sebab hari ni orang kita Allah tahun ni sedih bazar Ramadan tak ada. Itu yang disedihkan kan. Itu sebenarnya itu kebiasaan kita, adat kita di Malaysia ni, memanglah itulah kita punya perayaan kita Ramadan ni ada bazar Ramadan sebagainya. Sebenarnya Ramadan ialah bulan kita untuk
mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita nak prihatin dengan orang yang lapar dahaga. Itu tujuan di segi masalah dia. Ramadan. Disuruh kita berlapar dahaga siang hari sebab apa? Supaya kita dapat merasai bagaimana orang fakir miskin yang tak ada makanan. Tapi hari ini kita sebelum ini kebiasaannya kita fikir bahawa Ramadan ini kita makan mewah. Nak makan hotel RM160, RM180. Tahun ni tak dapat dah. Tak ada makanan buka puasa di hotel dah kan. Ya. Maka kita tak boleh kita kata seolah-olah kita tahun ni tak boleh nak buat itu buat ini. Kita rasa tidak ada rasa keseronokan masuk Ramadan. Keseronokan sebenarnya ialah lagi tak ada makanan, itu lagi bagus kita masuk bulan Ramadan. Sehingga Nabi kata, hatta kamu alus sebiji kurma dengan air suam sejuk sekalipun, itu lebih baik. Dan kamu boleh membantu orang berbuka puasa. Sesiapa yang menjamu orang lain berbuka puasa, walaupun sebiji tamar, maka pahala puasanya tu dapat kepada kamu. Tanpa mengurangkan pahala orang yang berkenaan. Ya. Seorang. Kalau kita hari bulan puasa ni tak dapat kita nak pergi jamu orang buka puasa kan. Mungkin kita boleh hantar makanan sebagainya kepada kawan-kawan kita dan sebagainya yang memerlukan, ataupun bagi duit secara online tadi. Online dalam talian. Mungkin dia boleh beli makanan tu untuk buka puasa. Nak bagi makanan tak boleh, nak keluar tak boleh. Kita dah kebiasaan tu dah lain. Kena cari kebiasaan yang baru. Nak bantu orang buka puasa, kita beri bantuan secara mungkin yang susah tadi, kita minta akaun, bagi duit. Dia boleh beri makanan. Ya. Itu pun dia kira membantu dia buka puasa. Siapa membantu orang lain buka puasa, bagi makanan buka puasa, pahala dia yang puasa tu dapat kat kita. Ya, contohlah kita contoh macam Syaril nak buat secara sekarang e-hailing ada kan, maknanya kita boleh buat delivery makanan, boleh dihantar ke rumah. Teringatlah dekat Hani, walaupun kawasan jauh kan, belikan delivery tu boleh hantar kat rumah Hani juga. Contohnya tu, maknanya kita berkongsi apa kelebihan yang kita ada kepada mereka yang berada jauh dengan kita. Kan? Dan kita jangan lupa juga bulan Ramadan dimuliakan Al-Quran. Dan bulan ni kita kalau boleh tadabbur Al-Quran. Dan kita nak tahu jugalah di pihak Yadim sendiri mungkin ada program-program khusus yang akan dilaksanakan sepanjang Ramadan nanti. Ya, Yadim sebenarnya adalah melaksanakan program mulai daripada awal PKP lagi ni. Dengan kita memberikan agihan bantuan makanan, kewangan kepada golongan yang memerlukan. Kita telah pun membelanjakan hampir RM250,000. Kita beri membantu seperti yang kita dengar tadi daripada sahabat kita tadi, kelompok penduduk di PPR, kepada golongan muda, golongan mahasiswa. Kita ada rakan siswa Yadim di mesti-mesti yang tak dapat balik, yang sebelum kajian umum bantuan kita pun dah mengulukan awal untuk mereka ni. Kita berikan sedikit duit poket mereka, sedikit makanan snack mereka, sekadar orang kata tu sebagai sumbangan kita kepada mereka ini, perhatian kita kepada mereka yang terjejas tak boleh balik. Dan Yadim juga sebenarnya telah pun melaksanakan program mulai pada Khamis baru ni. Kita buat program talk show secara live dalam FB. Yang di antara panel pertama kita ialah Datuk Fathul Kamsah dah start. Dah mula dah. Jadi kita jalankan setiap hari Khamis untuk mengisi ruang ni. Sehinggalah Ramadan nanti supaya masyarakat kita ini tak rasa sunyi. Di samping program-program TV, mana yang rasa boleh melalui FB, boleh ikuti FB Haibullah Yadim. Jadi kita akan di antaranya juga Profesor Muhaya pun kita jemput juga. Ada juga. Tarikhnya tu kita tak pasti, tapi setiap hari, setiap minggu kita ada program ni. Dan kita juga bila malam, bulan muda ni tak boleh tidur malam kan. Dia dah boring. Biasa dia keluar makan roti canai 10-11 malam sehingga sampai nak raya nanti kita adakan program bual santai geng muda. Geng muda. Yang penyampai dia semua orang muda. Muda-muda semua. Umur 20 ke 30 tahun. Biar mereka boleh berkomunikasi dengan golongan muda ini. Ada mereka rasa macam bahasa mereka lebih mudah daripada kita yang dewasa ni. Bukan tua lah, kita dewasa. Matang. Otai. Jadi kita itu sumbangan kita dari segi makanan rohani. Selama ni kita fikir tentang dari segi makanan yang jasad tu kan. Beras, gula. Jadi makan
akan terlibat juga dalam memberikan makanan roh. Rohani. Jadi makanan roh ni sebenarnya kita boleh dapat di mana-mana, tetapi Yadim ingin mengisi ruang yang ada ini Betul. untuk memberi makanan roh kepada masyarakat. Tidak kira di mana mereka berada, bila buat secara FB Live ni tak kira lah di Indonesia ke, di Mesir ke, Semua di mana ke boleh saksikan kan. Jadi bukan terhad di kampung macam surau, kita beri tazkirah. Hanya 500 orang kat surau saja. Bukan tak baik. Sebab kita PKP ni kita buat live. Baru ni kita dapat 25,000 reach. Good. Artinya kita live Payang sekejap tu lagi besar. 25,000 orang mengikuti. Kosnya free, percuma. Biasa kita buat ceramah dekat masjid. Kalau 25,000 ni dah semula betul. 5 ekor habis dekat 50,000, 100,000. Jadi kos kita jimat sebenarnya. Ya. Program kita bagi makanan roh ni lebih jimat daripada Itu hikmah program dia. biasa. Hikmah dia. Banyak hikmah sebenarnya. Okey, jadi seberingkas saranan dan juga pesanan kepada seluruh umat Islam di mana juga mereka berada pada ketika ini yang menonton, sebenarnya kita nak menyambut Ramadan ini. Kebiasaan yang baru. Ya, kebiasaan yang baru ni saya menyeru kepada seluruh umat Islam, jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang teristimewa dalam Allahu kehidupan Akbar. kita. Kalau umur saya sekarang 55 tahun, Muda selama, lagi. muda lagi. Selama hidup 50 tahun sebelum ini kita puasa start mula 5 tahun, 6 tahun. 50 tahun kita berpuasa tak merasai nikmat yang macam puasa yang akan datang ni. Maksudnya kita kena berazam, inilah puasa yang paling teristimewa bagi kita untuk kita dapat menebus dosa-dosa kita yang telah lalu. Allah. Baik. Dan juga masa kita untuk memohon keampunan kepada Allah bagi keluarga kita. Mungkin ibu kita, arwah ayah kita, arwah kakak kita, adik-adik kita. Gunakan Ramadan ini untuk kita berdoa kepada kaum kerabat kita dan untuk berbakti kepada masyarakat, berbakti kepada ummah. Sedekah bulan Ramadan ini. Sebab itulah kita kena faham, dia nilai sedekah itu pahala dia berganda-ganda sampai kepada seolah kita melakukan kebajikan 70 kebajikan. Allah. Ada setengah hadis mengatakan 700 kebajikan. Jadi seolah-olah kalau kita buat benda sunat, pahalanya wajib. Jadi kita marilah bersama-sama kita amalkan doa ini bulan Ramadan ni. Seperti mana Nabi Allah Yunus ketika dia ditelan oleh ikan nun, ikan paus lah kita sekarang ni, 40 hari, apa doa yang Nabi Allah Yunus baca? Sebab dia tahu dia insaf kesalahan dia tu. Nak tebus dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dia rasa backing sikit, dia nak berdakwah tapi backing sikit. Allah murka kan. Akhirnya dia dipilih dalam kalangan ramai naik perahu tu, kena buang ke laut sebab perahu tu tak stabil, ramai orang. Dia dicabut undi, terpilih. Dan masuk dalam perut ikan paus 40 hari. Doa yang Allah ajar kepada Nabi Allah Yunus ialah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Artinya dalam keadaan sulit, kita sulit ni. Kita Ramadan kali ini dalam keadaan kita dalam tempoh PKP. Baik. Dalam keadaan pandemik wabak yang berbahaya, keluarga kita, masyarakat kita, ekonomi negara kita, pekerjaan hilang, sumber pendapatan pun hilang. Mungkin suami isteri yang hidup selama ni bahagia, mungkin tak bahagia sebab dah tak ada punca pendapatan. Sulit. Maka amalkanlah doa La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahu Akbar. Maka kesulitan itu insya-Allah akan hilang dan kita akan terlepas dari kesulitan yang mana kita rasa sulit selama ini. Usaha dan yakin Kita buat konklusi dengan satu ayat yang sangat baik dan insya-Allah moga-moga doa itu menjadi kelaziman kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terima kasih banyak Kapten bersama kami. Banyak ilmu yang kita dapat. Moga-moga inilah pahala kita sepanjang PKP juga. Untuk menyampaikan maklumat kepada semua.